Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syahada Afika binti Mahtar bersama 5 orang lagi rakan saya iaitu Anis Atifah binti Sabri, Wan Aisyatun Nuha binti Wan Muhammad Din, Imanina binti Hasan, Najah binti Syarul Nizam dan Aimi Mahisarah binti Razali akan membentangkan tugasan pertama kami bagi subjek pengajian Malaysia. Jadi kami telah mendapat soalan yang ke-9 iaitu Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara formalnya pada tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu diwujudkan. Terangkan sejarah asal-usul dan fungsi-fungsi Majlis Raja-Raja Melayu dan huraikan mengenai persidangan Majlis Mesyuarat Raja-Raja Melayu. Berikut merupakan pembahagian tugas yang terdapat dalam kumpulan kami. Untuk pembuatan slide, ditugaskan kepada Syuhada dan Najah. Untuk pencari isi dan maklumat, ditugaskan kepada Nuha dan Aimi. Dan untuk gambar dan video, ditugaskan kepada Anis Atifah dan Imanina. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang pengenalan Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja telah ditubuhkan pada tahun 1948 seiring dengan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Majlis Raja-Raja akan mengadakan mesyuarat 3 kali setahun yang berlangsung selama 2 hari setiap mesyuarat dan yang di-Pertuan Agong akan hadir pada hari kedua mesyuarat. Majlis Raja-Raja merupakan pihak berkuasa persekutuan, badan tanpa berkuasa perundangan dan membentuk hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Bidang kuasa Majlis Raja-Raja telah termaktub dalam perkara 38 Perlembagaan Persekutuan. Sejarah penubuhan Majlis Raja-Raja Melayu. Sejarah ini bermula dengan penubuhan Majlis Raja-Raja Melayu bagi negeri-negeri Melayu bersekutu pada 1 Julai 1890. Keahliannya bertambah apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada tahun 1948. Setelah itu, mesyuarat pertama diadakan pada 18 Februari tahun 1948 di Kuala Lumpur. Keahliannya semakin bertambah apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Mesyuarat pertama bagi penubuhan Majlis Raja-Raja Melayu diadakan selepas kemerdekaan pada 30 dan 31 Ogos tahun 1957. Seterusnya ialah keanggotaan Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja terdiri daripada 9 orang Raja Melayu dan 4 orang yang di-Pertuan Negeri. Pemangku Raja bagi negeri yang di-Pertuan Agong akan mewakili negeri baginda dalam Majlis Raja-Raja. Yang di-Pertuan Agong hanya menganggotai Majlis Raja-Raja apabila pada hari kedua mesyuarat Majlis Raja-Raja, sewaktu mempertimbangkan hal-hal agama Islam, amalan adat istiadat dan hal-hal berkaitan dengan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran Majlis Raja-Raja. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang fungsi Majlis Raja-Raja Melayu. Yang pertama, memilih atau memecat yang di-Pertuan Agong daripada jawatannya atau memilih timbalan yang di-Pertuan Agong bagi persekutuan. Yang kedua, memberi nasihat mengenai apa-apa pelantikan yang ditetapkan oleh perlembagaan. Yang ketiga, mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa undang-undang yang mengubah sepadan-sepadan sesuatu negeri atau menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja. Yang keempat, mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara yang meliputi seluruh persekutuan. Yang kelima, pelantikan anggota-anggota Mahkamah Khas di bawah Fasal 1 Perkara 182 atau pemberi ampun, reprieve dan respite atau perimitan, penggantungan dan peringanan hukuman-hukuman di bawah Fasal 12 Perkara 42. Seterusnya, persidangan Majlis Raja-Raja. Mesyuarat bilangan pertama diadakan pada 18 hingga 20 Februari 1948 di Dewan Mesyuarat Undangan Persekutuan Kuala Lumpur, manakala mesyuarat bilangan kedua diadakan pada 19 hingga 21 Mei 1948 di Istana Selangor, Kuala Lumpur. Mesyuarat bilangan ketiga 29 Jun hingga 1 Julai 1948 diadakan di Dewan Johor Bahru, Johor. Mesyuarat bilangan ke-112
diadakan pada 27 hingga 28 September 1978 di Rasa Sayang Hotel Pulau Pinang. Mesyuarat bilangan ke-116 diadakan pada 3 hingga 4 Oktober 1979 di Dewan Undangan Negeri Kuching, Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imanah binti Hassan. Saya merupakan pelajar kelas DIA 5D dan hari ini saya akan membentangkan mengenai kepentingan Raja-Raja Melayu. Okey, kepentingan ini saya berikan kepada dua aspek, iaitu aspek yang pertama sebelum kemerdekaan dan aspek yang kedua selepas kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, kita ada 3 kepentingan. Yang pertama, berdiplomasi dengan pihak British. Hal ini dikaitkan dengan kisah sebelum kemerdekaan, iaitu sewaktu itu Malaysia dijajah oleh pihak British. Dan seperti yang kita tahu, rakyat Malaysia sangat menginginkan kebebasan dan berharap untuk merdeka dengan secepat mungkin. Oleh itu, Majlis Raja-Raja sangat diperlukan ketika itu dan mereka yang perlu mengambil tugas untuk berbincang dengan pihak British, berdiplomasi dengan pihak British dan merancang untuk keamanan dan kemakmuran Malaysia. Itu yang kepentingan yang pertama. Kepentingan yang kedua iaitu benteng penghalang daripada penjajahan mutlak. Ini juga seperti yang kita tahu, sebelum merdeka, Malaysia telah dijajah oleh banyak pihak. Dan dengan adanya Majlis Raja-Raja, mereka yang akan menyelamatkan keamanan negara dan mereka yang akan menjaga keselamatan rakyat-rakyat yang ada di Malaysia. Kepentingan yang ketiga iaitu memelihara adat dan undang-undang Islam. Seperti yang kita tahu juga, di Malaysia, Malaysia adalah negara yang kebanyakannya menganut Islam dan kita juga tahu di Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan pelbagai adat. Jadi, dengan adanya Majlis Raja-Raja, mereka akan menjaga adat resam kita supaya terus kekal hingga ke hari ini. Dan mereka juga perlu mempertahankan adat resam dan juga agama yang ada di Malaysia supaya tidak dicampuri oleh pihak-pihak yang menjajah Malaysia. Okey, kita terus ke next slide, iaitu kepentingan Majlis Raja-Raja selepas kemerdekaan. Bagaimana pula kepentingan mereka selepas kemerdekaan? Yang pertama, mereka adalah Raja Perlembagaan Demokrasi Berparlimen. Hal ini kerana selepas sahaja Malaysia mendapat kemerdekaan, kita memerlukan pemimpin untuk membangunkan negara kita. Dan dengan itu, Raja Berparlimen kita yang kita lantik untuk menjadi ketua negara adalah Yang di-Pertuan Agong. Dan seperti yang kita tahu, setiap negeri mempunyai raja-raja tersendiri. Maka setiap raja-raja perlu memerintah di setiap negeri dan Yang di-Pertuan Agong pula akan menjaga keamanan negara dan juga akan menjadi raja di beberapa buah negeri yang tidak mempunyai raja. Demokrasi berparlimen.
Ini dikatakan kerana Majlis Raja-Raja sahaja tidak mencukupi untuk menjaga rakyat-rakyat dan membangunkan negara kita. Jadi, kita telah bahagikan parlimen kepada dua, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negeri. Okey, seterusnya kepentingan yang kedua iaitu menjamin kedaulatan dan keamanan negara. Walaupun negara kita telah bebas dan telah merdeka, kita tidak tahu apa yang akan berlaku di masa akan datang. Jadi, kita memerlukan Majlis Raja-Raja untuk terus menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Seperti yang kita lihat baru-baru ini, terlampau banyak orang asing yang telah ditangkap, yang telah mencerobohi negara kita. Jadi, kita nampak potensi untuk mereka terus masuk itu ada. Dengan itu, Majlis Raja-Raja perlu memainkan peranan untuk membuat perjanjian atau apa-apa yang perlu mereka lakukan untuk menghalang orang asing, warga asing untuk terus masuk ke negara kita. Okey. Yang terakhir adalah simbol perpaduan dalam negara. Okey. Majlis Raja-Raja merupakan simbol perpaduan dalam negara. Mengapa? Kerana dalam negara kita mempunyai banyak negeri. Setiap negeri mempunyai pelbagai kaum dan pelbagai bangsa. Dan kita tahu rakyat sememangnya sangat bersatu padu disebabkan oleh Majlis Raja-Raja sendiri. Mereka juga sangat bersatu padu menjalankan tugas dan juga merapatkan hubungan antara kaum dan bangsa itu sendiri. Okey. Dengan itu, sangat jelaslah yang kita sebagai rakyat Malaysia sangat memerlukan Raja-Raja Melayu dan kita perlu hargai setiap apa yang Majlis Raja-Raja telah lakukan kepada kita, kerana terlampau banyak kepentingan mereka yang kita perlukan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulan, fungsi Majlis Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan yang sangat penting terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan negara. Seterusnya, konsep Raja Berperlembagaan juga sewajarnya dikekalkan kerana konsep Raja Berperlembagaan bukanlah hanya Raja yang bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri, malah juga berkuasa dalam sesetengah perkara. Akhirul kalam, rakyat akan mendapat kesusahan apabila institusi Raja tidak dipelihara. Hal ini kerana akan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini seperti penyalahgunaan kuasa oleh pihak pentadbir.